Dulang Paku Serpeh minggu ini, kita ada pasangan-pasangan suami isteri yang telah berani menyahut cabaran kami. Setiap minggu, mereka akan diberi tugas yang berlainan. Siapakah mereka ini? Hikmat dan Su yang sudah berkahwin selama setahun. Mereka ni sudah mengenali diri masing-masing sejak di bangku sekolah lagi. Fadzil dan Rose, mereka juga pengantin baru. Kisah cinta mereka ni sungguh moden sekali. Mereka bertemu melalui layar siber. Canggih sih! Minggu ini, di Kata Dulang Paku Serpeh lain sedikit. Selalunya kita mulakan dengan perdebatan dan minggu ini, ia telah digantikan dengan hidangan-hidangan yang menghiasi meja kita ini. Mengapa adanya makanan-makanan ini? Adakah kita akan berpesta? Wow, banyaknya makanan. Untuk kita semua kah? Inilah sebenarnya makanan yang selalu saya bawa kalau pergi berkelah. Warna-warni cantik. Awak pun sama? Betul tu, kalau nak berkelah tak perlu bawa makanan yang berat-berat. Saya setuju sebab kalau pergi berkelah sebenarnya kita alas perut je lah, makanan ringan. Tak payahlah nasi lemak, nasi jerana, nasi rawon tu semua. Betul tak? Jadi awak yang semua siapkan ni lah. Yalah. Selalunya saya lah yang merancang dari segi makanan hinggalah kegiatan. Awak bersama? Betul sama juga. Kalau boleh, saya pun mahu suami saya merancang untuk berkelah ni semua. Saya juga tahu suami saya tak pernah merancang apa-apa. Kalau pergi berkelah ni selalunya dibantu oleh mak dan kakaknya lah. Para isteri sudah pasti tentang cabaran untuk suami mereka, iaitu untuk mereka mengadakan sebuah perkelahan. Dapatkah suami mereka melakukannya? Sila. Bukan main banyaknya makanan. Apa khabar? Ini suaminya ya? Yang ini suaminya. Ya, yang padanya mana yang satu yang dia? Yang itu punya. Jadi awak duduk sini lah. Sebelum kita melihat aksi mereka, mari kita dengarkan keluhan-keluhan mereka tentang pasangan masing-masing. Bagi saya, kalau saya sibuk masak kat dapur tu, si suami tak pernah nak tolong. Sibuk menonton TV kat hall tu. Kadang-kadang nak tolong, tapi saya nak tolong buat tu salah, buat ni salah. Semua salah Semua salah. So lebih saya tengok TV lagi bagus. Pendapat saya, si isteri ni lagi makin bertanggungjawab lah dengan hal-hal kerja rumah ni semua. Lelaki sibuk bekerja je kan. Jadi dengan kan kerja rumah ni semua si isteri lah yang buat. Bila saya pulang dari kerja kan, jadi penat lah. Jadi bila dah penat tu, biasalah mesti nak rehat, mesti nak tidur kan. Jadi macam pada mereka, macam kita ni malas. Sebenarnya kita ni penat. Sebenarnya Syarin dan rakan-rakan, ini semua adalah pembayang untuk cabaran mereka berdua pada minggu ini. Pembayang. Nampaknya Fadzil dan Hikmat, anda ni sedang dicabar oleh mereka semua. Macam boleh tak? Boleh ni so. Senang baik tu lah. Senang baik tu. Hikmat, chicken feet je boleh. Ini macam senang cakap, dan tak boleh buat atau tidak. Confident habis. Yakin atau tidak, dapatkah para suami menyediakan makanan dan mengadakan atur cara untuk perkelahan mereka? Sebelum kita tahu jawapannya, mari kita lihat apa yang mereka lakukan untuk kelas tambahan mereka. Minggu ini, mereka akan mempelajari bagaimana untuk membuat sebuah kebun mini di Hot Park. Kegiatan ini begitu simbolik sekali, memandangkan mereka ni pengantin baru. Kita akan dapat lihat hasilnya di akhir rancangan nanti. Saya rasa cabaran ini sangat susah buat saya sebab saya tak pandai nak menanam pokok-pokok ni semua. Saya cuma tahu siram je. Saya harap pun dia sukalah. Sebab saya nanti buat pun dengan peluh, mungkin dengan darah-darah sekali ke, dengan penuh hati saya. So, hopefully dia sukalah. Kira satu benda yang saya tak pernah buat. Jadi, cubalah, orang cakap cuba. Belum tahu pun tadi. Jadi, gairah jugalah. Kira nak tahu macam mana berkebun kan. Takut tangan kotor, ada ulat geli. Hai, selamat kembali para penonton. Dan bersama kita sekarang ini ialah Puan Suryati, seorang konsultan yang akan membincangkan sekali apa yang kita akan perbualkan hari ini. Tapi saya tengok tadi kan, selepas diberitahu tentang cabaran yang akan dilakukan, awak berdua nampak begitu yakin sekali. Tak takutkah tak menepati jangkaan isteri ni? Penuh dengan confident lah. Sebab tu kita boleh buat kan. Anda nampak tak yakin dengan suami anda. Mungkin ada tak ada rasa yang kesilapan yang mungkin mereka akan lakukan? Bagi saya rasa kalau dia goreng
sesuatu tu saya tak pasti sama ada dalamnya tu masak ataupun tidak. Nampak garing ya tapi tak Kira goreng lah ni. Saya rasa tak tahu pula dia boleh fikir mencari makanan yang segar-segar ke tidak, buah-buahan yang bonyong-bonyong ke. Okey. Jadi rasanya mereka ni kurang yakin lah. Betul. Jadi masak atau tidak, bonyong atau tidak, mari kita lihat beauty. Pada hari ini saya akan membawa isteri saya dan anak saudara saya berkelah di tepi pantai. Kedua-dua suami ini tidak pernah mengaturkan acara. Namun, demi cabaran dan permintaan isteri, mereka melakukannya dengan hati yang terbuka. Sebagai permulaan, mereka telah membuat kajian. Maklumlah, mereka harus sediakan payung sebelum hujan. Siap. Tak pernah plan untuk piknik. Jangan kata piknik, anything outing ke tak pernah plan. So macam boleh buat ke? So macam ada kancong, ada gairah. Takut pun ada, semua ada. Bukan sahaja untuk menunjukkan kepada isteri yang kaum Adam juga boleh membuat perancangan. Mereka ni pun boleh buat segala-galanya, termasuk membeli belah. Nak tunjukkan saya pun boleh buat ni. So not only yang isteri saya boleh buat, saya pun boleh buat. Keperluan makanan sudah pun dibeli. Kini masanya untuk mereka menyiapkan santapan untuk perkelahan itu. Walaupun selalu melihat isteri memanting tulang di dapur, setapak demi setapak mereka dapat merasakan kepayahannya. Sekejapnya api pun dah panas sangat. So macam dah hangus sikit. Kerana saya pernah melihat isteri saya macam mana potong, macam mana dia letak ni, macam dia letak tu. Inti-inti dia kan sama lah. Cuma persiapan dia tak lain agaknya. Mungkin tangan isteri saya tu dia lebih lembut. Jadi rotinya tebal-tebal. Roti tu saya potong. Saya fikir tangan saya lembut tapi bila saya potong dia makin ke bawah bukan makin ke atas. Jadi sebab itulah saya cakap memang tangan saya ni bukan untuk menyiapkan makanan lah. Alah, itu alasan saja. Kalau selalu ringankan tangan di dapur, alah bisa, tegal biasa. Walaupun hidangan ini kelihatan tidak secantik yang mereka inginkan, mereka tetap mempunyai harapan yang tinggi. Apa yang saya belajar hari ini ialah kalau lihat tu memang senang tapi kalau buat tu memang susah. Okey, dah siap. Tiba masanya yang ditunggu-tunggu. Tema perkelahan Hikmat adalah alam sekitar dan Fadzil pula adalah kampung. Penat lelah Hikmat hilang apabila tetamu yang hadir berseronok dengan jamuan dan kegiatan yang telah disediakan. Amat banggalah kerana saya dapat mengadakan perkelah ini bersama isteri saya dan anak-anak saudara saya. Bila Su nampak sandwich tu macam ada panic sikit kan. Macam kenapa roti dia macam panic sangat kan. Tapi dengan effort yang dia telah membuat ni semua, very good lah. Stres juga sebab nak fikirkan apa isteri suka dengan tamu-tamu semua. Whether sama ada diorang suka tak suka. Naik kuda ke naik kerbau? Naik becak. Naik becak. Oh, okey. Semuanya berjalan dengan lancar di perkelahan yang dikelolakan Fazil. Namun, Fazil berdepan dengan beberapa persoalan yang tidak dijangkanya. Tisu bang, nak flow lah. Tisu? Kau nak dapat tisu ke? Nakut tuala ada. Ada macam tempat nak cuci tangan tak? Cuci tangan? Alamak. Sungai besar. Cuci tangan lah itulah. Tak ada sambal ke, cili sos ke? Oh, orang kampung tak ada cili sah? Oh, sambal lah, sambal. Sambal belum buat tadi. Tak sempat Belum buat. buat, eh. Ada benda yang tak teringat pula. Cuci tangan lah, tisu. Tisu dah bawa sabuk tangan lah. Kalau cuci tangan tak ada. Sebab dekat dengan ni pantai cuci tangan situ lah. Fazil, apa jadi? Tadi saya tengok awak begitu yakin, tapi apabila diminta benda itu dan ini oleh para tetamu, awak macam terus panik. Sebab saya fikir ni semua perkara menang remeh-temeh. So macam tak terfikir dalam fikiran lah, tak dalam plan. Saya fikir the big picture. Makanan, minuman, dekor semua. Tapi yang benda remeh-temeh tu macam
Saya tak penting lah. Saya pun rasa orang tak tanya. Tapi orang tanya juga. Saya tak tahu, orang tak krem. Okey, untuk Himat pula. Sebenarnya yang benda yang remeh-temeh itulah saya ambil perhatian dulu. Sebelum yang besar dulu. Bijak. Jadi benda-benda yang kecil-kecil seperti sudu gerapu, tisu ni semua orang kadang-kadang tak fikir lah. Tapi saya fikir dulu yang benda ni yang mustahak dan yang penting. Wanita dan lelaki mempunyai pandangan yang berbeza-beza tentang isu remeh-temeh ini. Mungkin Puan Suryati dapat meleraikan isu ini? Perkara-perkara yang remeh-temeh itu walaupun nampaknya macam kecil tapi sebenarnya merupakan satu yang penting bagi wanita sebab wanita dijadikan untuk lebih prihatin kepada perkara yang kecil-kecil dan sebenarnya yang cakap mengatakan tadi bahawa kalau lelaki tu tengok yang besar-besar saja yang seakan-akan yang kecil-kecil tak diperhatikan dan saya rasa ini bergantung kepada latar belakang kehidupan mana kita dibesarkan dan pada bagi awak pula you lebih lihat kepada yang kecil dahulu kemudian yang besar. Jadi cara seseorang tu dibesarkan dan cara dia mengendalikan sesuatu masalah, satu perkara tu adalah penting sekali. Dan jadi bagi pihak suami mesti prihatinlah apa yang menjadi keprihatinan bagi sang isteri. Dan bagi isteri pula jangan kata orang tu over-over lah. Kalau suami tak boleh perhatikan perkara yang kecil kita macam memberontak ke jadi ni mesti ada keseimbangan lah. Ros dan Yati, apakah pendapat anda melihat telatar suami-suami anda ni? Kelakar lah kan. Baru sekarang dia tahu macam mana susah senangnya kita merancang benda-benda untuk berkilah ni. Saya rasa dia macam act cool je tapi maybe dalam hati macam panik kan. Tapi dia dah pakai control je kan. Bila si suami itu sudah melakukan sesuatu khas untuk anda, takkan tidak boleh beri pujian kepadanya. Suami sudah melakukan sesuatu yang mana mereka telah berusaha untuk melakukan sesuatu. Jadi kita kena menghargailah apa yang mereka lakukan dan kalau boleh kurangkan mencari kesilapan. Dan saya rasa kita ni manusia biasa tak lepas daripada kesilapan lah. Bagaimana pengajaran daripada cabaran ini boleh disesuaikan di dalam rumah tangga? Saya lihat tadi perancangan daripada VT tadi di mana sang suami pergi ada list dan kemudian pergi laman web untuk cari macam mana nak lakukan dan itu baik sekali lah di mana anda membuat perancangan dalam walaupun acaranya kegiatannya adalah kecil sahaja tapi menunjukkan usaha yang dilakukan dan sebenarnya isu-isu lain dalam rumah tangga juga perancangan penting sekali, perancangan keuangan, perancangan bila nak ada anak jadi itu sajalah. Terima kasih Puan Suryati. Tip-tip yang anda berikan sangat berguna. Selepas ini cabaran untuk si isteri pula. Dapatkah mereka melakukannya? Sebelum itu, mari kita lihat perkembangan mereka di kelas tambahan itu. Adakah hasilnya nanti sesuai dengan personaliti pasangan mereka? Kita akan melihatnya selepas ini. Macam tak percaya yang saya lakukan benda ni sebab saya tak pernah buat tanaman sebegini. Harapan saya dia suka dengan pokok ni kan. Kalau cantik ke tak cantik harap-harap dia sukalah kerana dari tangan saya sendiri kan, dari tangan suaminya sendiri. Ya, para penonton, antara salah satu misi rancangan ini adalah para isteri untuk mengerti dan memahami aktiviti kesukaan suami mereka. Dan aktiviti-aktiviti ini cukup mudah untuk dilakukan. Sama ada kita nak atau tak nak je. Tepat sekali. Dan bagi Fazil dan juga Himat, mari kita lihat apakah sukan yang mereka suka. Mereka ni sejak bangku sekolah lagi sudah minat dengan bersukan. Tetapi pasangan mereka pula tidak mengambil indah tentangnya langsung. Kata dulang paku serpi bersama Hikmat dan Fazil kini memberi peluang kepada Ros dan Su untuk memilih kegiatan untuk cabaran mereka. Baik, kami akan beri anda peluang untuk memilih cabaran anda. Jadi buat pilihan cabaran anda ni. Kami memilih untuk berrollerblading. Saya tak pernah bermain sukan sebegini. Bila dicabar oleh suami, saya rasa saya nak cubalah. Mungkin dengan melakukan cabaran ini akan dapat memberikan pandangan yang jelas mengapa suami mereka minat dengan sukan.
Rose dan Sue tidak suka dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kesukanan. Mereka tahu yang hari ini adalah hari yang begitu mencabar sekali bagi mereka. Bila saya bermula memakai bleeding tu kan, rasa macam berdebar-debar lah. Takut pun ada, gementar pun ada. Mungkin sebabnya mereka tidak pernah didedahkan kepada sukan lasak ini. Belum apa-apa lagi, mereka berdua mempunyai tanggapan dan kekhawatiran yang sama. Fikiran saya rasa macam nak jatuh, habis macam mana nak bangun, berdarah ke, luka ke, banyak fikiran yang bukan-bukan je lah. Semasa Matt mengajar tu saya masih berasa macam nervous sebab saya tak pernah lakukan sukan ni kan. Jadi macam saya takut kalau macam mana kalau saya jatuh, macam mana saya nak balancekan diri saya. Untuk menenangkan darah gemuruh mereka, instruktur mereka telah mencuba taktik yang baru iaitu berlatih di atas rumput dahulu untuk meyakinkan diri mereka. Namun, kerisauan yang membelenggu Rose terjadi juga. Di atas rumput tu bagi saya senang untuk saya lakukan sukan rollerblade ni pasal senang untuk saya bergerak lah. Tapi bila di lantai susah sangat. Ketika tu saya ada juga perasaan putus asa tu memang ada, tapi dengan dorongan Sue dan juga Matt saya dapat jugalah teruskan sukan rollerblade ni. Berpegang dengan prinsip tidak berputus asa, Rose dan Sue berlatih lagi. Kekhawatiran yang ada pada Sue hapus apabila dia dapat bergerak tanpa pertolongan. Dapat berdiri lah, bagus juga. Cuma tak dapat blade je. Macam jalan satu tapak demi setapak kan. Macam kelakar gitu kan. Maybe Sue akan sign up for macam part-time blading ke apa kan. Lama-lama maybe ajak suami atau kawan ke, anak saudara. Walaupun berdepan dengan kesukaran semasa mencuba sukan ini, bukan sahaja para isteri telah menguji kemampuan diri mereka sendiri, malah kegiatan ini telah dapat memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan seharian mereka. Dan inilah misi rancangan ini. Ia adalah untuk menunjukkan yang mereka dapat melakukan apa saja jika mereka mahu. Wah, macam stres gitu saya tengok Rose macam stres sangat. Bagaimana Fadzil tengok isterinya begitu? Apa reaksi awak? Kesian juga kalau dia jatuh macam nangka wangi. Saya rasa macam sedih juga macam nak tarik balik dari cabaran. Macam, tapi surprise juga je macam really pick up, macam really nak teruskan jugalah. So bangga jugalah. Okey, untuk khidmat pula macam mana? Pendapat anda tentang isteri anda bila anda tonton beauty tadi? Tak pernah tahu. Saya tahu yang dia boleh rollerblade ni. Agaknya dia simpan rahsia tu kat saya, agaknya tak tahulah kan. Bagi saya satu sukan yang seronok dan boleh macam mengeratkan silaturahim bersama keluarga. Cakap tentang tu saya rasa saya setuju sekali kerana aktiviti-aktiviti seperti ini, rollerblading, berbasikal, berlari anak tidak memerlukan kos yang tinggi dan ia merupakan satu aktiviti yang boleh dilakukan secara berpasangan. Betul, yang mungkin anda perlukan mungkin plaster sajalah. Memang betul kata-kata Sri dan Syarin. Mungkin Puan Suryati ada nasihat yang boleh diberikan kepada pasangan di luar sana yang belum lagi atau ingin mencuba sesuatu yang baru bersama pasangan mereka? Saya rasa ini merupakan peluang yang baik sekali untuk pasangan-pasangan mendekatkan diri dengan masing-masing. Dan saya rasa aktiviti-aktiviti bersama dapat mengeratkan silaturahim, dapat mengenali isi hati pasangan, dapat mengenali kepribadian pasangan. Dan selain daripada itu, dalam senario-senario yang berbeza, ia dapat menimbulkan kemesraan, dapat menimbulkan kadang-kadang yang mana kita tak nampak di rumah. Tapi kerana suasana berbeza, suasana santai-santai, jadi di sanalah terbitnya satu mungkin perasaan yang berbeza antara satu dengan yang lain lah. Jadi aktiviti bersama tu penting sekali. Tak perlu yang sebenarnya Syarin cakap, tak perlu nak kita berbelanja banyak-banyak, kos yang tinggi. Kalau dah the whole week satu minggu, apa yang dah kita lakukan, perasaan kita antara satu dengan yang lain. Jadi sini antara cara-cara yang mana aktiviti bersamalah yang harus digalakkan. Dan sebenarnya aktiviti tu tak perlu, saya rasa tak perlu yang mana awak suka, yang mana awak suka. Aktiviti satu yang baru pun boleh dua-dua cuba.
Betul, setuju. Hikmat dan Fazil telah dapat membuktikan yang mereka mampu melakukan atur cara untuk aktiviti perkelahan. Manakala Rose dan Sue telah mempelajari sebuah kemahiran yang baru. Syabas! Mari kita dengar kata-kata akhir dan tip-tip daripada kaunselor kita untuk minggu ini. Ada dua perkara yang saya nak rumuskan, dan perkara pertama adalah tentang tadi aktiviti pertama mana you rasakan ada remeh-temeh, dan walaupun nampak kecil tapi tidak semestinya remeh, dan harus diberi perhatian. Dan yang kedua adalah tentang quality time, mencari masa-masa bersama, mencari waktu-waktu yang mana mereka boleh, pasangan boleh meluahkan perasaan masing-masing, dan dapat ekspresi lah suka duka kehidupan. Dan dalam kita mencari quality time ataupun masa-masa yang berkualiti, itu sebenarnya adalah antara bahasa cinta pasangan kita. Sebab yang ada pasangan tak perlulah kasih saya hadiah-hadiah, tak perlulah beri saya wang ringgit yang terlalu banyak ke apa, tapi kalau ada boleh tahan insya-Allah. Tapi yang ada pasangan hanya memerlukan masa untuk bersama. Give me that 10 minutes of your time. Itu sahaja yang mereka mahukan. Jadi masa yang bersama tu kita cari, kita habiskan dengan pasangan kita, dan kita minta kemesraan lah antara satu dengan yang lain. Bab pepatah, masa itu emas, dan masa yang diluangkan bersama di dalam kelas tambahan telah menghasilkan satu kerja tangan yang unik dan simbolik sekali. Dan inilah hasilnya. Kebun mini mereka harus sentiasa disiram supaya segar, ya, segar bugar. Betul. Sama juga dengan perkahwinan, harus disiram dengan kasih sayang sentiasa supaya tak layu. Betul, Betul, saya setuju. Dan kita akan tanyakan kepada pasangan-pasangan kita ni, apakah pandangan anda tentang kebun mini yang kreatif ni? Cantik lawa. Tak sangka yang dia ingat dia beli kedai bunga ke apa. Bagi saya, walaupun tajam, tapi suami saya ni sebenarnya senang nak dijaga seperti pokok-pokok tu juga. Pokok kaktus, dia tak payah siram sentiasa. Dalam sentiasa betul-betul. ada air. Ya. Okey, untuk anda pula macam mana? Sungguh kehijauan, nampak segar sekali lah. Macam Ini penghubungan kami. Sebenarnya daun-daun ni semua wangi. Ni daun pandan ni kan wangi dia kuat kan. Jadi simbolik kepada rumah tangga anda kah? Iyalah, masih wangi lagi. Jadi terus wangi saja Dan itulah harapan kata dulang Paku Serpeh. Semoga kehidupan rumah tangga mereka sentiasa disiram dengan cinta dan mekar selalu. Dan semoga pasangan-pasangan kita ini telah mempelajari sesuatu yang bermanfaat dari pengalaman ini. Sehingga kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya dapat mempelajari bahawa masa itu emas, spend a bit of time together lah. Walaupun tempoh waktunya sungguh singkat sekali. Saya beramat terima kasih kerana dia banyak berkorban untuk saya. Walaupun masa kita singkat, tapi kita banyak berbuat kita sama-sama yang kita dah lama tak pernah buat. Saya dapat pelajari perkara planning for future things. Kalau ada anak, planning for spending time with them semua lah. Perkahwinan ni is like a lifelong learning. Tidak semestinya bila kita berkahwin dengan seseorang tu, kita sudah berhenti untuk mengenali seseorang itu. Dengan melakukan aktiviti bersama, ianya dapat juga merapatkan hubungan suami isteri.